hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita simak bersama, kita mendengarkan bersama mau'izatun hasanah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji bin Gadot selaku Penasihat Agama Negeri Johor. Kepada beliau yang berbahagia Datuk Dr. Haji bin Gadot, majelis mengaturkan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. القائل في حديث الشريف لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang berusaha saudara pengacara majlis dan para habaib, masyayikh, tetamu-tetamu yang datang dari dekat dan jauh, dari Indonesia, Singapura, dan lain-lain lagi, dan pengurusi Majlis Al-Hikmah dan barisan kepimpinan, Profesor Dawilah binti Abdullah WTHM dan rakan-rakannya. Terima kasih dapat bersama dengan kita. Serta para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah dengan segala nikmat-nikmat yang cukup banyak yang tak dapat dikira satu persatu, walaupun dengan komputer dan sebagainya.
Marilah kita al-istiqamah, menggunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini kepada saya. Walaupun saya pagi berada di Siamat dan lawatan panjang pukul 7.20 sampai ke rumah, dan ke sini pagi esok saya nak pergi ke sana lagi kerana bersimpati dengan sahabat-sahabat kita yang banjir. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada, dan mudah-mudahan Allah turunkan hujan sebagai rahmat, bukan tempatnya dihantar ke lautan dan jauh-jauh, kerana hujan tak boleh ditolak. Ini rahmat Allah, diminta dijauhkan untuk membolehkan sahabat kita 700 lebih keluarga untuk ramai itu di Sekamat saja. Dan dia ada kekuatan. Tadi sempat saya memberikan tazkirah sedikit supaya dia faham, dia tidak mengeluh, dia tidak marah Allah. Asyik aku saya kena, saya beritahu dia bahawa musibah ini ada anugerah Allah. Dalam ayat Quran disebutkan alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min Allah wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Rupanya Allah nak beri dia kesabaran. Sabar dia inna lillahi, dari Allah kita kepada Allah kita juga kembalikan. Pertama, dia akan mendapat limpahan kebaikan yang sebanyak-banyak. Dalam ayat senyum dia tidak pasang, banyak kebaikan yang penting dia dapat kampunan. Diceritakan misalnya barang siapa sabar. Sabar ada 3, sabar pada musibah, ujian Allah, sabar buat baik, sabar untuk meninggalkan maksiat. Semua ini ada ganjaran Allah. Musibah tentang penyakit banjir ini 300 kali ganda pahala. Tengok, kita baru ada 1 belum tahu. Ini nak difahamkan. Apa yang datang dari Allah semuanya baik-baik. Semuanya baik-baik, sakit pun baik. Allah nak menghapuskan sakit. Mungkin masa muda nakal, ini ramai yang nakal. Tapi akhirnya Allah beri husnul khatimah untuk pengampunan. Oh, jangan main-main. Limpahan rahmat dari Allah. Warahmatun, Allah beri rahmatnya. Rahmat Allah ini maknanya kasih sayang Allah, cinta Allah. Allah pengasih kepada mereka itu. Allah menyantun diri mereka itu. Allah melayan diri mereka itu. Dengan apa? Yaitu dengan barakat dan dengan maghfirah dari Allah, dengan cinta dari Allah. Masya Allah. Itu. Yang ketiga, ulaika humul muhtadun. Allah janji orang yang sabar ini dan dia buat segala-galanya, dia adalah orang yang mendapat hidayah Allah. Kan senang itu makan beri, makan sardin mahal, RM4 satu. Sardin orang VIP makan daging ayam, ikan, rumah sambal saja. Ini ulaika alaihim salawatun min Rabbi. Alhamdulillah, senyum dia.
Dan yang satu lagi saya kata bahawa ini adalah ibadah. Kita muhasabah diri. Jadi alhamdulillah. Itu dia kita yang biasa orang dalam zon selesa lumpur darah. Kaya, kita besar, lupa dengan Allah. Sini tidak sama lebih kuat. Jadi dari tadi, kenapa benda-benda dia berlaku? Nanti kita akan sebut kalau masuk. Jadi zikir tadi dah disebut. Kenapa manusia kita kena ingat kekayaan, pangkat kalau kosong hati zikir. Zikir saya akan beritahu dengan empat zikir. Pertama, zikir yang paling besar membaca Al-Quran. Sebab itu kita cadangkan anak-anak kita satu hari mesti khatam satu juz. Caranya subuh 4 muka, Zuhur 4 muka, Asar 4 muka, Maghrib 4 muka, Isya 4 muka. Berapa muka? Berapa muka? Kita tak sekolah ke ni? 21 muka. Kalau amalkan ayat 30 hari, 30 zikir yang paling besar sekali. Kalau lagi nak besar, angkatkan zikir itu bawa dalam salat. Disebutkan di sana kalau kita baca Al-Quran, luar semayang tanpa wudu 10 kali ganda. Huruf tu lah ni. Kalau ada wudu luar semayang berapa kali ganda? 50 kali ganda. Kalau bawa dalam semayang macam dulu, orang semayang dulu 70 kali ganda. Bawa dalam semayang dalam di 100 kali ganda. Senang. Orang yang bijak ni senang. Bijak senang. Masya Allah. Satu hari satu juz. Kalau nak buat juz, masukkan 40 nama. Masya Allah. Bermakna kalau umur kita 60 tahun, kita datang. Jangan kita mengeras makan banyak saja. Ini dia. Sebab zikir yang paling tinggi nilai Al-Quran. Tak bisa. Dan banyak kelebihan-kelebihan. Masya Allah. Ada yang mengatakan kalau takdirnya kita baca Al-Quran dengan hafal tanpa tengok 1000 kali ganda. Kalau baca dengan mushaf tengok dapat 10. Begitulah keadaannya. Alhamdulillah. Dan disebutkan. Yang kedua, zikir yang paling besar selawat kepada Rasulullah. Selawat kita di Johor ni syukur 6 bulan masih Rasul. Selawat. Selawat makan, selawat makan, selawat makan. Ini Pak, saya tengah ceramah hari apa? Tolong berhenti. Tolong berhenti, hormatkan mereka. Damang, itu saya. Kalau tidak, balik ke rumah. Jangan datang. Tak hormatkan ceramah. Bukan saya ceramah, habaib. Jangan habaib, orang makan. Kita kena, saya kena kata selawat besar. Oh, Inna Allah malaikatahu banyak yang selawat syukur. Jangan lupa kita berselawat, terutama pada jemaah
Nak tidur je. Tutup pejabat tidur. Mimpi kahwin dengan bangla. Jangan. Terutama omong-omong bukan maghrib dah sampai isyak ni. Semua ni calon dia datang. Masuk saya. Bila sampai kita tak tahu. Nak tunggu apa lagi? Nak main trampolin lagi? Nak main golf lagi? Nak main polo lagi? Nak tengok TV lagi? Bagi gigi dah romak dah tu. Tanda-tanda dah banyak. Rambut dah botak. Mata dah mula tak nampak. Telinga bukan botak, macam botak. Ini semua tanda-tanda yang disebut manusia. Ini yang paling penting sekarang kita ni berada di alam dunia. Alam yang cukup mencabar. Yang pertama, tatkala sakaratul maut. Oh, jangan main-main. Bagaimana pedihnya. Betul. Alam kubur, alam barzakh, tidak ada rakat, tidak ada kamu. Alam mahsyar, tenggelam di kubur kita. Alam kiamat, alam neraka dan sebagainya. Allah. Apa nak lagi kita nak? Apa yang kita tak ada dalam hidup? Cuba beritahu. Kereta, isteri, anak yang tak ada belum jamin yang disebutkan. Yang sedia tak. Sebab itu Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tak ada takwa itu ada empat. Pertama, al-khawf billah. Takut nak melakukan perkara yang dibenci oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Jalan-jalan yang boleh membawa ke neraka itu nak ditakut. Bawa diri kita jalan-jalan surga Allah. Bila lagi ini jogging pagi sepakat sepagi. Benar, tak ada orang putih, jauh menerok. Minta maaf saya suruh. Anak buah. Ingat, takut dalam khutbah dan aku takut dengan Allah, tak sama takut dengan binatang buas. Takut binatang buas kita kena jauhkan diri daripada kita selamat. Tapi takut dengan Allah, kita mesti dekat dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ini bila lagi kita nak dekat Allah. Dah terentang itu. Dah kata doktor, awak dah kanser tahap 3. Itu kena buat. Sekarang masih ada, masih buat ibadah kepada Allah. Allah telah, Islam telah letakkan buat sikit dapat banyak. Yang ada duit pergi Mekah, semayang di Mekah, menjadi dalam 100,000 kali ganda. Kenapa tak ada kesempatan? Simpan duit, Langkawi. Bali. Batam. Itu ini kesempatan. Buat sikit dapat banyak. 100,000 kali ganda. Bukan banyak sangat kan? Bagi itu. Yang anak-anak yang duit banyak, sponsor mak bapak membantu. Ini namanya. Nak bawa apa duit? Mati bawa duit itu. Yang Nabi sebut dalam hadis yang bermaksud, orang mati itu sampai ke kucing, harta, kawan-kawan keluarga dan amal ibadah. Yang dua balik. Walaupun kita kahwin dulu cakap saya semati dan sampai ke buku seorang lagi
masuklah imam menimam. Saya lagi buat dan ditawarkan ke Madinah 1 kali salat 1000 kali ganda, dan kita telah muzakarah haji bukan semayang saja, semua segala amalan. Pergi Aqsa 500 kali ganda. Alhamdulillah saya boleh beraksa dengan sahabat. Ini kesempatan kita. Umur kita tak lama lagi. Umur kita 60 tahun sampai 1000 tahun. 60 tahun dah mengengkang dah. Ambil kesempatan. Inilah yang disebut saja. Ya, hari akan datang. Ini penting. Rebutlah sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kejar, kejar, kejar. Cari, lari, kejar keampunan Allah dan surga Allah yang bidang luas langit dan luas. Disediakan ini hanya orang yang bertakwa. Sudah sampai masa berzikir okey, tapi kadang-kadang tak semayang ada. Janggut panjang tapi tak semayang ada juga. Serban 2 kilo tak semayang ada juga. Minta maaf. Tapi tak semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak juga. Ambil kesempatan ini Allah. Subhanallah. Baca Quran selalu. Yang kedua kita sedang apa namanya? Al-amal bil tanzil. Buat amal mengikut hukum yang diterima Allah. Kita ada kalau Syafi'i ikut Syafi'i, ikut dengan bapa pandai, yang tak ada mazhab pula. Dia kata aku tak mazhab, sombong. Sombongnya. Kamu belajar orang tak ada guru. Ada guru. Siapa Syafi'i? 9 tahun dah hafal Quran. Kita dah tua jadi imam. Kuliah ke Allah. Kuliah ke Allah. Kita dah tahu. Ini bila kuliah ke Allah. Pandai-pandai nak mengapikan orang lain. Sebab itu di Johor saya tak izinkan siapa pun ceramah. Luar negara dalam negara mesti dapat tahu dia. Saya tak kacau umat di Johor. Itu tanggungjawab saya dengan Allah. InsyaAllah. Jadi kalau ada betul kita boleh membantu. Ikut. Ini sikit kurut tak payah. Bismillah tak payah. Sikit bid'ah. Siapa yang boleh membid'ahkan Allah dan dia jangan kerja apa. Kita ambil. Saya ada ingat. Saya ada kata yang ketiga. Tanda takwa. Iaitu dia al-qana'ah bil-qana'ah. Dia bersyukur apa yang Allah. Tuntut doa-doa. Dia baca doa surah Al-Baqarah. Ada kaedah itu. Tapi kalau dah tak dapat syukur, jangan sampai curi jongkong maaf. Gaji 6,000, kereta 800. Misalnya ini tak ada. Malaysia tak ada. Indonesia tak ada. Tapi ada dulu sikit-sikit. Yang ketiga yang keempat al-istidad liyaumir rahim. Bekalan untuk kemudian yang tidak akan balik-balik. Masya Allah. Tengok bagi terkin kamu sekarang berada di tanah akan dimakan dibaham tanpa kesian, cacing dan lain. Sama saja. Apa perlukan? Masya Allah. Masa dengar terkin menangis. Betul bisa ukur. Takkan kita tahu bisa ukur. Ayo repot. Pergi ke tempat berdoa. Dia adalah
Oh, dia punya betul. Dia saya langsung saya tak. Orang ramai lain sikit. Saya harap ada mana. Mana kursi. Kalau takdirnya kematian itu mendatang tiba-tiba, takdir itu kadang-kadang semua itu sebab saja ketentuan mendatang dari Allah sudah bersendiri. Kalau belum gelap sapiku tak apa, buat yang terdepan kita. Kita katakan kita dulu banyak dosa 40 tahun masa muda nakal misalnya. Ini kita salah 2 tahun cukuplah. Sampai masanya Allah ambil 2 tahun istiqamah kita kebaikan takwa yang nanti insyaAllah Allah akan ampun. Amin. Allah amat pemurah. Amat pemurah. Ini amat penting. Tadi saya sebutkan zikir, 2 saya dah sebut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua selawat Nabi, yang ketiga zikir-zikir maksud, yang keempat zikir yang dibuat oleh para ulama, para habaib dan masyarakat yang tidak bercanggah dengan akidah syariat dan akhlak Islam boleh diamalkan. Cuma jangan kata-kata ini datang dari Rasul. Katakan saya ada buat bahawa ini datang daripada Datuk Muhammad, datang daripada Rasulullah. Banyak syiar boleh, tapi jangan diniatkan ini daripada datang daripada Rasulullah. Ijtihad para ulama. Tak. Yang masalahnya kita buat ini dari Rasulullah, ini tak boleh. Ini dari Al-Quran, ini tidak boleh sama sekali. Lakukan bahawa sebab apa berlaku. Kita tahu bahawa Fir'aun handal ilmu handal, Namrud handal ilmu ekonomi, tapi kosong jiwanya. Akhirnya mati dia, tidak dapat hidayah Allah. Namrud dengan Nabi Ibrahim, hebat hati kosong, jauh dengan Allah. Allah benci dia, Allah tak suka dia. Akhirnya tak sedap dia mati dengan nyamuk, tempang dan muncul mati sebelah. Oleh sebab itu dalam surah Taha ayat 124, 25, 26 dan 27 tak ada air sampai hati dia. Yang mana ada air, saya tak ada air sampai hati. Ya Allah, akhir kata orang dia takkan saya tuang kata gelap bodoh betul keluar. Ini kadang-kadang kamu butuh dia tahu tak? Okey ya? Boleh tahan ini? Bukan selalu tuan kita. Terima kasih lah. Nak makan sabar. Saya belum makan. Apa sebab berlaku? Dalam surah Taha ayat 24, 25, 27 Allah memberi peringatan. Allah mengingatkan dan Allah sayang.
Allah mau kita masuk surga. Nanti kita kupas ayat tadi yang saya baca. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma. Buat azimat ini bukan bentuk letak jaga rumah baca buat ini amat baik binatang. Kita manusia mana bumi yang tidak digempur hujan, mana bulan yang tidak rata, mana gading yang tidak patah, mana manusia yang tidak melakukan. Kita bukan malaikat, kita bukan Nabi maksud. Ayat ini ingatkan supaya kita berhati-hati dalam menjalani hidup amat bicara. Lebih-lebih lagi zaman. Waman ma'abat itu barang siapa yang engkar, yang melakukan kesilapan kufur, syirik, nifaq, riddah dan fusuk, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan dhanka. Dalam dunia Allah telah berikan hidup yang kedua besar, tidak tenang walaupun kayu macam malam tak tidur malam, kucing besar, buh anjing kamu mampu nak jaga duit, tak tenang. Allah dah beri wani nakkan ketenangan. Jangan melawan toki, jangan melawan agro, jangan melakukan maksiat dan dosa. Kalau lakukan bila-bila bertaubat. Kita ada kaedah sembahyang sunat taubat, ada istighfar, taubat dosa. Jangan lupa berapa tiap-tiap hari, kadang malam siang, maka ajukan sembahyang sunat taubat berapa. Kita mengaku kita banyak dosa. Jangan baling batu sembunyi tangan. Tak mengaku. Pergi masjid hari-hari, tapi bukan di masjid. Dia pergi isteri rumah isteri yang kedua. Ada berlaku di Kuala Lumpur. Dia hari-hari pergi ke masjid. Rupanya dia sewa satu rumah belakang masjid isteri yang kedua. Bila dia mati, baru tahu dia ini isteri kedua. Yang sedapnya, masa isteri yang kedua itu bersalin, dia ambil maku, tipu, bohong tadi orang. Itu kalau kita mengata orang luar, belakang dia betul yang kita kata itu namanya umpat. Kalau kita kata tak betul, bohong salah satu tanda orang munafik. Ingat orang politik dan bohong, dan kata orang, dan kata orang hidup dalam jadi bukan itu saja. Di dunia keluh kesah anak mencuri ada satu kisah 10 hari kahwin cerai talak 3. Ini inai belum selesai lagi, kira duit pun belum habis, beliau pun belum masuk lagi. Mana imam itu? Mana imam itu? Dia unsur tak? Datang mereka. Rumah panjang Ustaz.
Tidak. Pinjam alung nak bertahu dalam majlis itu mak andam odal berpuluh-puluh sembelih pakai ulam yang dipanggil orang yang miskin tak panggil sebab dia tak cengkuk, dia mencengkuk. Kawin orang miskin dia punya tinggal kertas yang kaya Al-Qadar jangan kawin Anggopa. Kadang-kadang mentabarkannya bukan itu. Ada kes dah pencen anak berjaya semua, anak dah beri paket dihaji, tiba-tiba dah usul sulai talak. Anak bermasalah, anak gagal, anak jadi pencuri, anak ini semua Allah dah semua. Bukan itu saja Tuhan yang paling menakut warna suruh yaumul qiyamah. Di akhirat aku bangkitkan, Allah bangkitkan mereka itu dalam keadaan buta mata. Gambarkan meniti siratal mustaqim dalam keadaan mata tidak nampak. Gambar apa yang boleh kita nak buat? Bila ditanya kepada Allah, berdaya kenapa mata aku tak nampak di akhirat? Meraba-raba kenapa? Dunia aku jelek. Itulah balasannya. Di dunia kamu lupa aku. Di dunia kamu lupa Allah. Di akhirat Allah lupa. Marilah kita muhasabah. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Kalau kita pada ahli kita dalam keadaan mula-mula kemana kita nak pergi? Bawa surat neraka berbagai-bagai besi, binatang, ular dan marga. Kalau jernih bertahun sungguh. Apatah ini hari ini dalam keadaan buta mata. Di mana api neraka yang menyulam. Marilah kita insaf. Kita termasuk yang jaga. Kita insaf. Insaflah tu. Cukuplah. Cukuplah apa yang kala-kala dulu kita dah terlepas pandang. Ubah. Sebab itu UNESCO semayang 17 rakaat dengan surah 17 kali ini semayang ini waktu belum masuk rawatib diperbanyakkan supaya Allah tunjukkan jalan kita dalam keadaan terang penerang mata di akhirat dibantu oleh Allah. Saya beri 2 minit tuan-tuan. Cuba gambarkan kita berada di alam barzakh, berada di alam kiamat, dekat titik siratal mustaqim. Gambarkan, pejabat itu gambarkan bersama bagaimana azab sama-sama. Gambarkan di bawahnya ada api, binatang ular dan sebagainya. Bahan bakarannya manusia dan batu-batu dan berhala. Gambarkan 2 minit. Ya Allah, Tuhan, selamatkan kami. Kami tidak mampu. Kami tidak mampu
mampu berdepan dengan cobaan yang cukup dahsyat ini. Berilah kami petunjuk, bukakan seluruh pintu hidayah, taufik, inayah dan rahmat, keselamatan. Kami tidak mampu, kami tidak mampu menghadapi sukar. Begitu juga gambarkan dua menit kita berada di alam barzakh, tuan-tuan. Apa yang ada? Ada elektrik, ada aircon, ada api, ada air, tidak ada. Marilah kita insaf. Marilah kita insaf. Allah masih memberi peluang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tidak boleh lupa nasib kita. Ingat, Allah telah berubah sebab kita bertemu. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan. Allah berilah harta-harta. Ya Allah, Kau tunjukkan kepada kami yang benar, yang hak dalam surga, dan Kau berilah kekuatan kepada kami untuk kami lakukan. Walina batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjuklah kepada kami yang tak betul, yang salah, yang mungkar, yang nifaq. Engkau beri kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk kami meninggalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, sudah 1 jam lebih. Boleh berdiri berapa? Ini belum masuk lagi, bukan rumah. Kabar saya sambung di sini. Maulid Rasul, semua kita sayangkan, kita cintakan, kita tagihkan syafaat. Sebab itu kita di mana-mana di Indonesia buatkan malam cinta Allah dan Rasul. Berbagai-bagai kita buat, berbagai-bagai program kita buat untuk kita nak melahirkan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Ayat yang saya baca adalah surah Taubah ayat 8. Qul in kana aba'ukum. Nanti balik tengok surah Taubah ayat 24. Inilah kita nak tahu betul tak saya apa diperintahkan, apa bukti ayat ini menerangkan. Mari kita kalau tersilap kita betul, kalau dah okey kita bersyukur dan kita doa dapat istiqamah. Dan ayat ini Allah telah berfirman yang bermaksud, katakan oleh Muhammad kepada umat-umat, sekiranya diri kamu satu, ibu bapa kamu dua, anak-anak kamu tiga, isteri dan suami kamu 4, harta kekayaan kamu 5, perniagaan kamu 6, rumah-rumah yang besar-besar, lebih kamu cintai, sayangi, kasihi daripada Allah dan Rasul, Allah mengingatkan amarannya.
Fatara pasal, maka tunggulah azab sansara Allah akan datang. Sama ada berbentuk di dunia maupun berbentuk di dunia. Berbentuk di dunia kita sentiasa sakaratul maut, kita tak dapat husnul khatimah. Alam barzah kita tak dibebas dari seksi alam kubur, alam mahsyar dan alam. Mari, boleh sayang diri, boleh sayang anak, boleh sayang suami, tapi jangan melebihi hingga lupa tanggungjawab kepada Allah dan Rasul. Itu kadang sayangkan kereta pun tak sembahyang subuh, pagi-pagi tak. Sayangkan isteri pun lupa Allah. Isteri nak pergi pada kelawar, kesekali dengan suami yang membenarkan isteri yang bermaksiat, gaibus orang yang gaib tidak suruh. Kita tengok bagaimana Abu Bakar As-Siddiq sayang kepada Nabi SAW. Kita banding, kita tak mampu nak ikut dia, tapi Abu Bakar hebat harta kekayaan. Dia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Dengan usaha ini sendiri, dengan cara yang halal, yang syarak, bukan riba, bukan. Akhirnya kemuncak bahawa dakwah yang Rasulullah perlu pada tuan harta untuk mengembangkan dakwah Islam. Abu Bakar bawa segala harta, bawa segala harta bertemu dengan Allah. Serah, ya Rasulullah, ambillah lembu, ambil untuk memberi dinar. Kau gunakanlah ya Allah untuk Islam, untuk dakwah, untuk membantu fakir miskin, anak yatim, buat masjid dan sebagainya. Buat. Rasulullah bertanya balik kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kalau takdirnya kau dah serah segala hati kepada aku berislam, apa yang tinggal kepada dan anak-anak, apa yang nak melakukan, buat lima pakaian yang aku. Aku jawab Abu Bakar As-Siddiq, jawab orang yang jiwanya penuh dengan kekuatan, penuh dengan iman, penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Ya Rasulullah, aku tak perlu sekali-kali, cukuplah ada Allah dan Rasulullah. Cukuplah aku ada Allah dan Rasulullah. Ada Allah dan Rasul, Allah Tuhan. Taat Allah dan Rasul itu rahmat yang makan bukan perlu banyak. Ada orang nak makan dulu boleh selamat. Ada cukuplah Allah dan Rasul. Itu yang aku target. Itu yang aku target. Bukan lain apa. Kita bagaimana? Saudara kita kan kumpulan. Nah,
keperluan masjid dan surau apa. Inilah jangan mungkin sebab bila berbunyi dia akan tumbuh. Allah ingat orang yang derhaka kepada Allah. Qarun harta banyak, mungkin disebutkan dalam sejarahnya 70 manusia memikul anak kunci, bukan harta. Puluhan manusia mikul kunci itu. Harta lagi banyak, tapi telah tidak berkat, ditenelam dekat payung Mesir. Habis harta dia Aku kadang-kadang kita tengok bapa kayu hari berperan 2 tahun anak mereka habis. Ada yang berkat rumah bersatu bapa masih kekal di belakang untuk menggunakan tempat ayah bapa. Inilah mari kita cari keberkatan Allah. Dunia akan datang. Bukan maknanya sempat diserahkan wang ke Nabi. Dia datang muncul ibarat berkat ibarat air. Air ini kalau 10 air pagi keluar. Kalau 1 air 10 air keluar. Inilah berkat dan rahmat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Hadirin dan hadirat, masih amat batas besok bagi saya di bulan 10 zaman yang ke-8 dan yang juga terbahas doa supaya Allah kesehatan dan kesehatan kita semua insyaAllah. Jadi pada akhirnya marilah sekali lagi kita bersyukur. Syukur jangan lupa. Allah tambah, umur Allah tambah, harta Allah tambah, anak ada bakat, insyaAllah. Kamu zaman sekarang, anak terlibat negara yang luput, ada surah Taha, ada bakat, jemaah, itu terbaik, insyaAllah. Dan minta maaf kalau katanya ada yang saya sebut tadi mungkin tidak sesuai. Itulah cara saya tak simpan-simpan. Sebab untuk sama-sama mencinta diri sakit. Itulah kadang-kadang orang tak suka, tak apalah. Ya Allah tak suka kita. InsyaAllah. Mari saya membacakan doa. Kita mengaminkan, kita mengusahakan kepada orang yang musafir. Amin dia doanya dimakbul. InsyaAllah. Dan insyaAllah pada Madrasah Hikmah, alhamdulillah kita bertariah, mudah-mudahan dapat terus bersama-sama membantu kita. Dan bagi kampung yang ada di sini, ikutlah. Ini nanti saya selalu bercakap pada diri saya, mungkin yang kita buat ini benda baik, mungkin sebab kita masuk syurga tanpa hisab. Amin. Masuk syurga tanpa hisab. Amin. Masuk syurga tanpa hisab. Amin. Dan kita hadiahkan pahala kita hadir ini untuk ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Dan dunia أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم مسلما وما كان من المسلمين
ujur. Allahumma ya khairal a'malina awakhirah wa khairal a'malina khawatimah wa khairal ayyamina yawman nalqatik. Ya Allah, dengan kemuliaan nama-Nama-Mu, dengan kebesaran sifat-sifat, dengan kesempurnaan kalam dan firman-Mu, dengan kelimpahan keluasan nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, Kau anugerahkan kepada kami dan hari dulu sehat walafiat untuk digunakan untuk mengabdikan diri kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami dan kepada kedua anak kita pintu kebaikan seluas-luasnya, pintu kebaikan seluas-luasnya, pintu rahmat seluas-luasnya, pintu maghfirah dan keampunan seluas-luasnya, pintu taufik seluas-luasnya, pintu hidayah seluas-luasnya, pintu syurga seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami adalah insan yang baik, yang lemah, yang banyak melakukan kesalahan, sama ada kesalahan kecil atau besar, dosa sengaja atau tidak disengajakan, berterang-terang atau bersembunyi, dosa yang lalu, sekarang dan akan datang. Itu juga kedua ibu bapa kami, kedua ibu bapa tentu kami, anak-anak lelaki perempuan dan cucu-cucu kami, menantu-menantu kami, guru-guru kami, mereka yang telah berjasa kepada kami, ya Allah. Ampunkan semuanya, ya Allah. Ampunkan semuanya, ya Allah. Ampunkan semuanya, ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan dosa kami, kemana lagi kami nak menghadapkan, nak merapatkan maghfirah kami ini, ya Allah. Kalau tidak Engkau ampunkan, kemana lagi? Maka kami berada dalam kegelapan. Oleh itu kami takut. Kami takut dengan kemurkaan-Mu, ya Allah. Kami takut dengan kebencian-Mu, ya Allah. Kami takut dengan neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sekiranya di kalangan kami ada hajat-hajat, maka Kau kabulkan hajat itu. Kau kabulkan hajat itu. Sekiranya ada di antara kami yang sakit belum pulih, belum sembuh, Kau anugerahkan ubatnya, penyembuhnya, ya Allah. Mudah-mudahan dengan itu dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai Tuhan, Kau jauhkan daripada kami, daripada anak-anak kami, keluarga kami, negara kami, musibah dan bencana, malapetaka dan bala bencana, permusuhan dan perkelahian. Ya Allah, kami masyarakat Islam di dunia diuji dan termasuk Malaysia diuji dengan pekerjaan, perbalahan, perseteruan, perkelahian. Untuk Kau damaikan hati-hati mereka. Kau damaikan hati-hati mereka. Kau satukan hati-hati mereka, Allah, dengan ahli sunnah wal jamaah, dengan perseratan. Kami minta kalau ini berterusan, kami akan menuntut orang Islam, orang lain, pengemis kita minta serta sebagaimana yang berlaku di Iraq, Palestin, Libya dan lain-lain. Kau satu selesai masalah. Amin ya Allah. Allahumma ya Rabbana hadza tafadhalna min ba'd tafadhal ma'sum wa la taj'alillahu fina wa la ma'ana wa la man yat'ana sharriya wa la matula wa la mahrum bi rahmatika ya Allah. Nas'aluka ridha wa jannah wa na'udzu bika min syarri ma
ونعوذ بك من سخطك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك دين الإسلام وعلى طاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.